Timbul pertanyaan, kenapa cerita kerajaan-kerajaan tua orang Melayu ni tidak popular? Jawapannya kerana ceritanya disorok oleh penjajah. Penjajah dia sorokkan segala cerita ini. Antara kerja penjajah, bila jajah negara orang, dia padam sejarah. Dia tak nak bangsa yang dia jajah rasa hebat. Dia nak supaya kita rasa bodoh sampai mati. Dia tak nak bagi kita agung-agung sejarah lampau. Sebab itu dia datang pertama sekali dia ambil manuskrip, buku-buku. Tuan-tuan kalau nak baca buku sejarah, pergi mana sekarang? Muzium Negara? Perpustakaan Negara? Jawapannya tidak. Kalau tuan-tuan nak tahu sejarah, tuan-tuan kena pergi British Library. Di mana? Di London. Tuan-tuan kena pergi Muzium Topkapi di Istanbul. Tuan-tuan kena pergi Muzium Leiden di Belanda. Tuan-tuan kena pergi ke Portugal. Kerana semua manuskrip, ribuan manuskrip. Pada malam ini insya-Allah saya diminta menyampaikan satu tajuk moga-moga bermanfaat, iaitu tamadun dan kepimpinan Islam di alam Melayu. Hadirin hadirat sekalian, malam ini kita berkumpul untuk mengenang dan mengenal sejarah. Nabi SAW menyuruh kita supaya menghargai sejarah. Tak lama lagi kita nak sambut Muharram. Ada satu peristiwa, kata Ibnu Abbas, qadiman Nabi SAW al-Madinata fara'al yahuda tasumu yawma Ashura. Nabi, kata Ibnu Abbas, ketika mula-mula sampai ke Madinah masa hijrah, Nabi tengok orang Yahudi puasa pada 10 Muharram. Lantas Nabi pun bertanya, apa hal engkau semua berpuasa? Budak-budak aku, sahabat-sahabat semua tak puasa, apa hal engkau puasa? Ma hadha? Apa dijawab oleh orang-orang Yahudi? Hadha yaumun salih, hadha yaumun najjallahu bani Israel min aduwihim fasamahu Musa. Kata mereka, hari ini kami merupakan hari yang hebat, hari yang bagus bagi kami. Yaumus salih, hari yang bagus, yang baik. Apa sebab? Kerana kami mengenang hari inilah Allah Ta'ala pernah menolong Bani Israel ketika diganggu gugat oleh musuh-musuh kami dulu, nenek moyang kami. Dan Nabi Musa pun berpuasa pada hari ini. Apa jawab Nabi kita? Fa ana ahaqqu bi Musa minkum fasamahu wa amara bisiyamih. Bila Nabi dengar cerita ini, kata Nabi, aku dengan kau, aku lagi berhak dengan Nabi Musa. Maka mulai hari ini semua sahabat kita puasalah pada 10 Muharram. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Dia orang Yahudi dulu, sampai sekarang lah, mereka sambut satu perayaan dipanggil Passover, Pesah, hari Pesah. Sehari sebelum Passover, 14 hari bulan Nisan, Yahudi akan buat satu amalan dia panggil Ta'anid bi Kharat ataupun Ta'anid bi Kharim. Mereka akan puasa sehari. Peristiwa Passover ini ada direkodkan di dalam buku-buku suci Yahudi, antaranya Exodus. Dan mereka berpuasa untuk bersyukur atas kejayaan selepas dibebaskan daripada jadi hamba abdi di Mesir selama 210 tahun. Dan peristiwa ini direkodkan secara eksplisit dalam Quran. Allah turunkan wabak, yang mana akhirnya mereka pindah ke Kanaan, yang mana wabak itu dipanggil Makot Mizrayim, wabak Mesir. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf ayat 133, fa arsalna alaihimut tufan wal jarad wal qummal wat tafadi' wad dama ayatin mufassalat, sampai habis ayat. Dan kami menghantarkan kepada orang-orang Mesir taufan, belalang, kutu, katak, darah, macam-macam bala diturunkan. Dan akhirnya musuh-musuh Bani Israel surrender. Jadi Nabi ketika tahu bahawa orang Yahudi puasa kerana mengenang sejarah, Nabi kata, ini bagus, kami pun akan puasa juga. Artinya Nabi sangat menghargai sejarah. Nabi tetap kenang sejarah walaupun jarak antara dia dengan Nabi Musa ribuan tahun. Nabi Musa, tuan-tuan,
Jangan Nabi Musa, Nabi Adam dengan Nabi Nuh jaraknya 1200 tahun. Jarak antara Nabi Nuh sampai Nabi Ibrahim 2240 tahun. Jarak antara Ibrahim dengan Nabi Musa 900 tahun. Zaman Musa sampai Nabi Isa 1900 tahun. Antara Nabi Isa sampai Nabi kita 620 tahun. Walaupun ribu-riban jumlah tahunnya, tetap Nabi suruh kenang sejarah. Maka apatah lagi kalau kita sejarah baru 60 tahun, 65 tahun, 70 tahun, 71 tahun, lagilah kena kenang dan kenang lagi. Ayo hadirin hadirat, kita belajar dari sejarah, belajar dari warisan. Alam Melayu itu sendiri luas dan kaya dengan sejarah. Mana duduknya alam Melayu ini? Ini banyak perbahasan para akademik. Kata Profesor Dr. Nik Hassan Suhaimi, ini seorang ahli arkeologi. Dia kata alam Melayu ini bermula daripada Madagaskar sampai ke tanah Melayu, membawa sampai ke Papua New Guinea, Australia, New Zealand, Kepulauan Pasifik, sampailah ke Taiwan. Dan ini dia seorang ahli arkeologi. Ada seorang sarjana barat namanya Russel Wallace, Alfred Russel Wallace. Dia mengatakan alam Melayu ini meliputi tanah Melayu sampai ke Tanah Serim. Tanah Serim ini di Burma, bawa sampai ke Kepulauan Nicobar di Laut Andaman di bawah India sekarang. Sampailah ke Filipina, Kepulauan Solomon, sampailah Papua New Guinea. Begitu luas sekali. Sehingga kan ada seorang ahli falsafah Greek namanya Ptolemy. Dia lukis peta kuno, dia letakkan kepulauan-kepulauan Melayu ni ataupun Malay Archipelago di dalam petanya dan ditulis namanya Golden Chersonese. Dia panggil semenanjung emas. Dan zaman itu bahasa Melayu menjadi lingua franca, bahasa perdagangan orang-orang yang singgah di alam Melayu. Sebab itu alam Melayu dia bukan alam yang baru wujud. Dia ada memiliki kerajaan-kerajaan tua. Alam Melayu ni bukan setakat Kesultanan Melayu Melaka saja, bahkan banyak betul. Ini kita tak campur kerajaan-kerajaan di Borneo, Santubong, Samarahan Sadong, Kalaka, Saribas, Malano, itu tak campur. Kalau nak campur begitu banyak. Dulu Muzium Negara pernah buat pameran. Pameran tu nama pamerannya 12 kota yang hilang, kota Melayu yang hilang. Funan, Chenla, Zenla, Angkor, Khmer, Dravati, Champa, Lakasuka, Kedah Tua, Sriwijaya, Mataram, Medang, Majapahit dan banyak lagi. Ada 12 kota. Dia kumpulkan, dia buat pameran. Kalau yang paling popular di kalangan kerajaan Melayu tua, pertama sekali kerajaan Funan. Yang ini saya sebut kerajaan yang wujud sebelum Kesultanan Melayu Melaka lagi. Kita tak ceritalah Mat Kilau apa semua tu dah bawah-bawah sangat. Alam Melayu memiliki kepimpinan turun-temurun yang begitu luar biasa. Kerajaan Funan dulu tuan-tuan, lokasinya sekarang di lembah Sungai Mekong. Ini abad pertama. Pusat kerajaannya di Viadapura, sekarang dipanggil Khmer, di Kemboja. Zaman itu dia sudah jadi empire, sezaman dengan Empire Rom, Kushan dan dinasti Han. Kushan ini sekarang duduk negara-negara Xinjiang, Tibet, Tajikistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Stan, itu semua dinasti Kushan. Sebaya dengan kerajaan kita Funan ketika itu, Melayu. Kemudian wujud kerajaan Champa. Champa ni lokasinya di selatan dan di sebelah tengah Vietnam. Ni abad kedua. Pusat kerajaannya di Indrapura. Nama tempatnya Indrapura. Ada beberapa lah ibu negara yang popular, Indrapura. Kemudian datang pula kerajaan Kedah Tua. Lokasinya di Sungai Mas dengan di Sungai Bujang. Ini abad kelima. Pusatnya di Pengkalan Bujang. Sampai sekarang masih ada lagi arkeologinya. Kemudian datang kerajaan Gangga Negara. Lokasi ini di bahagian barat tengah di tanah Melayu ini. Ini abad ke-6. Pusat kerajaannya di Pangkalan. Katanya di Broas, di Perak, apa semua itu. Kemudian datang pula kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya ini di Sumatera, di lembah, di Sungai Musi di Sumatera. Ini abad ke-7.
pusatnya di Palembang. Kemudian datang kerajaan Angkor. Angkor ni lembah Sungai Mekong. Ini abad ke-9. Pada abad ini, kerajaan Champa, Sriwijaya, Angkor, dia sezaman dengan kerajaan Abbasiyah, sezaman dengan kerajaan Byzantin, dinasti Tang dan kerajaan Chola. Sezaman ketika itu. Kemudian datang kerajaan Mojopahit atau Majapahit, lokasinya di Jawa Timur, abad ke-13. Pada abad ke-14, Champa, Angkor, Majapahit sudah sezaman dan setaraf dengan Empire Mongol, Turki Uthmaniyah dan Kesultanan Delhi. Lepas pada itu barulah munculnya kerajaan Melakanya, Aceh dan macam-macam lagi. Timbul pertanyaan, kenapa cerita kerajaan-kerajaan tua orang Melayu ini tidak popular? Jawapannya kerana ceritanya disorok oleh penjajah. Penjajah dia sorokkan segala cerita ini. Antara kerja penjajah, bila jajah negara orang, dia padam sejarah. Dia tak nak bangsa yang dia jajah rasa hebat. Dia nak supaya kita rasa bodoh sampai mati. Dia tak nak bagi kita agung-agung sejarah lampau. Sebab itu, dia datang pertama sekali dia ambil manuskrip, buku-buku. Tuan-tuan kalau nak baca buku sejarah, pergi mana sekarang? Muzium Negara? Perpustakaan Negara? Jawapannya tidak. Kalau tuan-tuan nak tahu sejarah, tuan-tuan kena pergi British Library. Di mana? Di London. Tuan-tuan kena pergi Museum Topkapi di Istanbul. Tuan-tuan kena pergi Museum Leiden di Belanda. Tuan-tuan kena pergi ke Portugal. Kerana semua manuskrip, ribuan manuskrip kita, catatan-catatan kita, kanun bertulis, sejarah Melayu, hatta hikayat Hang Tuah, surat menyurat daripada Sultan Melayu kepada pembesar luar, semua simpan di London. Nama-nama tok penghulu setiap mukim, berapa gaji mat kilau, berapa gaji tok gajah, semua disimpan di sana. Why? Dia tak nak kita tahu kita pandai mengurus dan mentadbir. Alhamdulillah, sejak pada cerita mat kilau ni ada dah minat dan sikit nak sejarah ni. Adalah sedikit, baru nak bangga. Itu pun adalah orang mengutuk-ngutuk sikit atas, sudah sibuk lah kau orang Melayu. Kau Melayu pun kau ni kerja malas. Kita tak boleh ubah sejarah. Tetapi kita nak sedarkan masyarakat, nenek moyang kau bukan beranak tepi longkang. Nenek moyang kau keluarga memerintah. Tetapi cerita itu tak disebar luaskan. Sebab itu hadirin hadirat, sejarah membantu kita kenal asal-usul satu perkara. Orang yang kenal asal-usul, dia akan ada guru dalam kehidupan. Dan bagi kita hari ini, kalau nak mengenal sejarah warisan nenek moyang, kita tengok peninggalan orang dahulu. Kita tengok tulisan, ada diary, ada surat menyurat, ada geran tanah, ada prasasti, ada batu bersurat, ada naskah-naskah kuno. Dengan kita melihat, kita tahu nenek moyang kita cerdik. Tapi tak dapat melengok sebab disimpan di London. Begitu juga yang kita boleh tengok bangunan, candi, benteng, kubur, makam, masjid, istana, keraton. Itu lambang nenek moyang kita. Kita tengok benda-benda macam fosil, artifak, patung-patung, peralatan zaman dulu. Kita lihat karya-karya seni, tarian tradisional, cerita-cerita rakyat, lagu-lagu daerah, seni-seni pertunjukan. Ini semua menjadikan kita faham, nenek moyang aku ada tamadun. Bukannya duduk dalam hutan, tidak. Sebab itulah alhamdulillah, kita tengok anak-anak muda sekarang semakin minat dengan sejarah. Mewarisi sejarah adalah satu yang dipanggil reliving the experience of other people. Kita hidupkan kembali pengalaman orang dulu, supaya kita nak pergi ke depan, jangan lupa pandang ke belakang. Saya sering buat perumpamaan, sejarah ni macam kita bawa kereta. Tuan-tuan pecut kereta 120 km sejam. Betapa laju pun kereta ke depan, jangan lupa pandang cermin belakang. Mungkin ada kereta nak memotong, kita tak perasan. Sama macam dalam kehidupan, nak laju ke depan silakan, tapi jangan lupa pandang sejarah. Sejarah boleh mengelakkan kita dari melakukan beberapa kesilapan, terutamanya kesilapan-kesilapan yang bodoh yang pernah dibuat oleh nenek moyang kita, tak nak diulang balik. Sebagai contoh, 3 Mac 1946 berlaku pembantaian revolusi sosial Sumatera Timur.
penghapusan secara total seluruh Kesultanan Melayu di Sumatera, di Langkat, Deli, Serdang, Asahan, Batu Bara, Kota Pinang, Kuala Lidong, Simalungun dan juga kerajaan-kerajaan di Tanah Tinggi Karo. Semua raja dibunuh. Bila kita belajar sejarah, jangan ulang lagi. Selepas penghampusan secara total Kesultanan Melayu di Sumatera, beberapa bulan kemudian UMNO ditubuhkan. Ada kaitan dengan penghapusan itu. Begitu juga kita belajar dari sejarah. Kenapa kerajaan-kerajaan Melayu sepanjang tebing Sungai Muar dan Sungai Johor hilang? Dah tak ada lagi kesultanan-kesultanan ini. Dia lepas Melaka jatuh, Sungai Johor jadi pusat pemerintahan terpenting Kesultanan Melayu. Sebab itu Raja Melayu tak pernah putus. Sehingga datang kata-kata bertali ke Siak, bertuan ke Minangkabau, beraja ke Johor. Bukan Johor yang raja sekarang ni, raja dulu, Raja Melaka dulu. Pemerintahan Kesultanan Johor yang berada di Sungai Johor bermula tahun 1529 sampailah 1718, kira-kira 129 tahun. Ada 11 orang sultan memerintah, bermula Sultan Alauddin Riayat Shah yang kedua sampai Sultan Abdul Jalil Riayat Shah yang keempat. Tapi mana semua raja-raja itu? Tinggal sekarang pagoh itu sajalah, dah tak ada apa lagi. Tak ada apa lagi. Why? Maka orang yang belajar sejarah, dia pastikan jangan kita ulang balik kebodohan nenek moyang dulu. Ada beberapa lah kesilapan yang berlaku, bergaduh, fitnah memfitnah, jangan diulang lagi. Sebab itu sejarah sangat mustahak. Dengan sejarah juga kita jadi berbangga dengan tanah air kita. Tuan-tuan, ramai orang sekarang ni mungkin kerana dia marah pada menteri, marah kerajaan dan macam-macam, menyebabkan kebenciannya itu terbawa-bawa sampai benci ke tanah air. Jangan. Kau nak marah menteri tu kau punya pasal, tapi kau jangan benci negara. Menggelarkan negara kita dengan nama-nama yang tak sesuai, jangan. Ada yang panggil negara ni tak sampai hatilah kita nak sebut negara kita ni diberi nama macam-macam. Kau nak benci kau punya pasal. Ini tanah air, ini rumah kita. Buruk-buruk pun rumah kita, bocor sana sini pun rumah kita. Dah tak ada tempat nak duduk lagi dah. Jangan dihina. Kita negara, adakah teruk sangat sampai tak ada apa nak dibangga? Banyak perkara kita boleh bangga. Dalam dunia ni tuan-tuan, berapa banyak negara yang merdeka hampir sebaya dengan negara kita? Banyak. Tapi cuba bandingkan mereka dengan kita, langit dengan bumi. Saya ambil contoh negara yang hampir sebaya merdeka dengan kita, Morocco. Morocco terus setahun je merdeka, 7 April 56. Bandingkan Morocco dengan Malaysia. Tunisia merdeka tahun 56, bandingkan. Sudan merdeka 1 Januari 56, bandingkan dengan kita. Ghana merdeka dekat dengan kita, 6 Mac tahun 57. Tuan-tuan pergilah ke Ghana sana. Bukan hina negara orang, tidak. Bandingkan dengan rumah kita. Burkina Faso merdeka tahun 58. Ivory Coast merdeka 4 Disember tahun 58. Mali merdeka bulan November tahun 58. Ada negara yang kita tak kenal pun ada. Togo, tuan-tuan tahu mana negara Togo? Togo merdeka 30 Ogos tahun 58. Togo pun kita tahu kat mana duduk. Janganlah. Tak tahu dalam peta di mana. Punyalah. Bukan kita hina dia, tidak. Madagaskar. Oh, tuan-tuan tahu mana Madagaskar? Madagaskar mereka 14 Oktober tahun 58. Kita banding dengan adik-beradik kita yang mereka ni, kita lah yang jadi sikitnya. Jadi janganlah kita hina sangat. Mencintai tanah air ini sebahagian daripada kehendak agama. Yang ini dia panggil dalam istilah sekarang patriotik. Perasaan yang timbul dalam hati sanubari kita untuk mengabdi, memelihara, membela dan melindungi tanah air kita ini. Sebab itu Ibnu Khaldun, dia pernah buat dalam kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun tentang teori keruntuhan tamadun. Ibnu Khaldun ni dia karang kitab tebal, kitab Al-Ibar wa Diwal li Mubtada' wal Khabar fi Tarikhil Arab wal Ajam wal Babar. Kitab ni ada 7 jilid. Jilid yang pertama nama Muqaddimah. Dia ni pemerhati jatuh dan bangun tamadun, Ibnu Khaldun.
Dia mengatakan mana-mana dinasti kebiasaannya hanya bertahan 3 generasi saja. Tak ada generasi dinasti yang lebih daripada 120 tahun. Jarang. Kita ambil kerajaan Melayu Melaka. Kesultanan Melayu Melaka berapa ratus tahun pemerintahan? 110 tahun je. Payah nak cecah 120. Khulafa Ar-Rashidin, 4 orang sahabat Nabi yang mentadbir, berapa tahun saja berkuasa? 29 tahun saja. Dinasti Umayyah begitu hebat, ada 14 raja dinasti Umayyah. Berapa tahun mereka memerintah? 91 tahun saja. Dinasti Aghlabiyah di Qairawan di Tunisia, begitu cantik binaan mereka. Berapa ratus tahun mereka memerintah? 109 tahun saja. Dinasti Tulun di Mesir dan Syria, begitu cantik tamadun mereka, 37 tahun saja. Dinasti Hamdaniyah di Aleppo, Syria, dan juga di Mosul, Iraq, hanya bertahan 99 tahun. Ada 8 dinasti Bani Buweh di Kairo, di Iraq dan di Iran, 110 tahun saja. Sama juga dinasti Ayyubiyah di Kairo, 78 tahun. Kita baru berapa tahun? Kita baru 65 tahun. Sebab itu kalau tak dijaga, hancur. Kata Ibn Khaldun, satu generasi 40 tahun. Satu generasi 40 tahun. Generasi pertama biasanya dia akan jaga negara. Sebab generasi pertama ni generasi yang tempuh pahit maung kehidupan. Mereka berjuang minta merdeka. Jadi dia rasa sayang negara tu tinggi. Generasi kedua ni generasi yang lahir lepas zaman penuh ranjau. Lahir zaman mewah, selesa, semangat juang dah mula luntur. Zaman itu zaman 60-an, rambut dah mula panjang. Ada remos ikat tepi, taruh brake cream. Baju pattern ada kotak-kotak, seluar bell bottom, kasut Beatles jenama Johnson, sabun kapak. Dia dah sibuk dah jamming, dia dah lupa sikit dah. Tapi masih sayang negara. Sebab engagement dengan orang lama masih ada. Masih ada. Time perarakan kemerdekaan akan ada satu kontijen veteran merdeka. Mereka akan, jadi kita jadi semangat. Tapi masuk generasi kita, generasi menuju kehancuran. Semangat kekitaan dah tak ada, patriotisme luntur, kutuk negara sendiri siang malam. Kau nak marah kerajaan tu kau punya pasal. Ini negara, mana boleh kutuk negara? Negara ni, lagu negaraku berdirilah kita. Ini negara kita. Orang tak boleh nak bezakan. Tapi Alhamdulillah, don't worry, be happy. Ada satu kajian pernah dibuat di seluruh dunia, kajian tentang patriotisme. Ada satu NGO, tapi NGO pun bertaraf antarabangsa lah. Ini independent punya researcher. Dia buat kajian tentang tahap patriotisme di seluruh negara. Mereka buat di seluruh dunia. Mereka buat kajian di 64 buah negara. Dan responden mereka ada 64,000 responden. Responden ni ramai betul. Jadi dapatan daripada kajian mereka ini menarik. Kata mereka, di Jepun hanya 11% saja rakyat mereka sanggup bangun berperang untuk negara mereka. Jepun habis dah. Patriotisme dah tak ada. Jepun habis 11% saja. Negara yang agak tinggi untuk patriotisme, nombor 1 Maghribi. Yang kedua Fiji. Orang Fiji kalau kerajaan diisytiar, perang terus bangun. Negara ketiga yang tinggi Pakistan, 89%. Orang Pakistan jangan main-main, nampak dia melebur roti, nampak dia jual kapet. Kalau dia semboyan perang India, dia buang kapet, dia balik kampung, jangan main-main. Dia orang semangat dia jaga negara Pakistan. Orang Malaysia macam mana? Orang Malaysia duduk di kedudukan ke-23 dunia, iaitu 63% rakyat kita boleh berjuang kalau ditekan butang untuk perang. Harap-harap tuan-tuan masuklah dalam 63% itu. Kalau tak ada cak ayam je lah, tak payah pakai tanjak lah kalau takut. 63% okey lah, maknanya okey. Okey. Yang lebih tak tahulah, yang persen tu yang jenis akan lari duduk Australia, lari duduk di Singapura, itu yang mazhab itulah. Kita tak apa nak jadilah. Ini tanah air kita. Tuan-tuan sekalian, Nabi SAW adalah contoh orang yang paling sayang kepada bangsa, kepada tanah air. Nabi ni tuan-tuan, dia boleh sebut nama dia sampai moyang dia yang paling atas.
Aku nama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Dia boleh sebut sampai Ismail. Punyalah dia jaga jurai keturunan dia sampai dia boleh susun. Kita boleh susun nama nenek moyang sampai nombor berapa. Saya ingat sampai atuk kita je. Moyang kita pun tak tahu dah apa nama. Moyet pun tak tahu apa nama lah. Kadang bila tanya, awak ni keturunan apa? Tak tahu lah ustaz. Dia pun tak tahu dia Jawa ke, Banjar ke, Bawean ke, Kampar ke, Mendeleng ke, dia tak tahu. Tak, saya orang Malaysia. Kau keturunan apa? Tak tahu. Saya percaya satu hari esok anak muda kita, dia dah tak tahu dah dia ni Rawa ke, Jawa ke, dia tak tahu lagi dah. Agak ada kata saya keturunan orang asli agak saya ni ustaz. Dah sampai ada esok satu hari dia dah tak tahu keturunan. Maknanya dia tak sayang pun keluarga dia. Nabi boleh sebut sampai Nabi Ismail, Adnan ke atas, dia jaga. Dan Nabi sayang Mekah, tak payah ceritalah. Ni minggu depan dah start hijrah. Nabi ketika nak hijrah, dia lalu di kawasan Hazwarah. Hazwarah ni dekat kawasan Bukit Sofa. Dia pandang kepada Kaabah. Dengan linangan air mata, dia bercakap dengan Kaabah, dengan kota Mekah. Wallahi innaka la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ilallahi walaula anni akhrajtu minka ma kharajtu. Nabi nangis. Kata Nabi, wahai Mekah, I love you wahai Mekah. Kalau tidak kerana aku disuruh pindah, aku tak ingin tinggalkan kau wahai Mekah. Berapa orang pada kalangan tuan-tuan pernah bercakap dengan negeri Selangor, pernah bercakap dengan Shah Alam, pernah bercakap dengan Pekan Teluk Panglima Garang? Tak ada orang bercakap dengan kampung sendiri. Nabi dia bercakap dengan kampung dia sendiri. Dia sayang betul. Memang dia sayang bukan main-main. Sebab itu mencintai tanah air ini kehendak agama. Ini kehendak agama.